أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضينا بالله ربا kami reda Allah Tuhan kami wabil islami dina Islam cara hidup kami wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula dan kami senang hati percaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yasir Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, kita bersama lagi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menelusuri kitab sirah karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum, Sirah Nabi Muhammad, perjalanan hidup luar biasa. Yang pertama sekali, mengapa kita perlu mempelajari sirah adalah untuk mewujudkan rasa cinta terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak cinta. Maka untuk mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mewujudkan rasa cinta daripada dalam hati kita, dalam hati sanubari kita, tak lain tak bukan kita mestilah membaca dan mengetahui perjalanan hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa perlu tahu? Sebab Allah Subhanahu wa taala yang suruh. Ati Allah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah juga kepada Rasul, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, kita mempelajari sirah adalah untuk kita mengetahui kenapa Allah Subhanahu wa taala begitu menyayangi susuk tubuh yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam cemerlang daripada sudut ibadahnya 100%, iman dia 100%, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sesekali melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pada yang siri yang lalu kita dah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ujian yang berat. Betapa beratnya ujian yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita melihat rentetan perjalanan hidup Nabi Muhammad dari seawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan lagi, di dalam kandungan lagi, Allah menguji Nabi Muhammad dengan ujian yang berat. Nabi Muhammad tidak pernah melihat bapanya, dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru ingin merasai nikmat mendapat seorang ibu, kasih sayang seorang ibu. Allah tarik pula ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijaga oleh datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sampai 3 tahun Allah tarik pula datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwah, pada siri yang lepas kita dah tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwah secara terang-terang selama 3 tahun. Selepas 3 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah arahkan, Muhammad, kamu kena sebarkan Islam secara terang-terang. Kali ini secara terang-terang. Dan apabila Rasulullah menzahirkan Islam yang pertama di Bukit Safa secara terang-terang, seawal itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditentang. Daripada tahun awal kenabian
sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada fasa yang mana Quraisy menawarkan pangkat, harta dan wanita buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad tolak kesemua tu secara mentah-mentah ketika itu juga. Dan kemudian Quraisy menawarkan lagi kepada Muhammad, macam ni lah Muhammad, kamu sembah Tuhan kami setahun, kami pula sembah Tuhan kamu setahun. Rasulullah pun menolak juga tawaran tu. Jadi Quraisy dah mula main kasar. Mereka dah mula membuat serangan fizikal. Tak boleh cara baik, guna cara halus pun tak boleh, psikologi pun tak boleh, ejek Muhammad, tunjuk-tunjuk, buat mimik muka kat Muhammad, semua tu dah tak boleh jalan dah. Jadi Quraisy lakukan tindakan secara radikal, keras terhadap Muhammad dan juga orang Islam. Sampaikan Nabi melihat bagaimana Bilal bin Rabah, bagaimana Sumayyah dan Yasir, bagaimana Khabbab bin Arat diseksa oleh orang-orang Quraisy dan banyak lagi contoh kalau kita nak ceritakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran yang memberitahu bahawa bumi Allah ini luas. Maka duduklah kamu di mana-mana dan Allah tahu kepada siapa yang Allah beri nikmat dan Allah berikan rezeki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di Habsyah ada seorang raja Najasyi yang sangat baik, yang sangat adil dan baik terhadap rakyat-rakyat di bawah pemerintahannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arahkan para sahabat dalam belasan orang dan juga selepas itu puluhan orang untuk menuju ke Habsyah. Sampai pula di Habsyah, orang Quraisy ni yang tak puas hati hantar wakil untuk menarik semula pembelaan Raja Najasyi terhadap orang-orang Islam yang berada di Mekah. Maksudnya dia nak tarik balik orang-orang Islam yang berada di Habsyah untuk pulangkan mereka kembali ke Mekah. Dan dalam banyak-banyak ujian ni, Allah uji Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni daripada tahun ke tahun, dan dalam bulan pun ada ujian-ujian dan harian pun ada ujian-ujian yang tak henti-henti. Allah mendatangkan sinar dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keislaman dua tokoh Mekah yang hebat, yang disegani malah mempunyai ketegasan dan kekuatan fizikal yang kuat, iaitu keislaman Hamzah radhiyallahu anhu dan juga Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dua keislaman ni, yang pertama adalah bapa saudara Rasulullah iaitu Hamzah, keislaman Hamzah. Kemudian keislaman Umar Al-Khattab apabila Umar Al-Khattab nak pergi menyerang Rasulullah tapi dipalingkan oleh orang yang berada di Mekah itu, kata, wahai Umar, kamu betulkan adik kamu dulu Fatimah, sebab apa? Dia dah jadi orang Islam. Jangan pergi kacau Muhammad, betulkan keluarga kamu dulu. Jadi Umar ni marah. Dia pergi, kemudian buat pertama kali dia mendengar ayat Al-Quran daripada surah Taha. Taha, ma anzalna alaikal Qur'ani litashqa. Itulah surah Taha yang didengar oleh Umar Al-Khattab, yang mana dia rasa lembut hati. Lalu memeluk agama Islam. Dia tanya, mana Muhammad? Aku nak berjumpa dengan Muhammad. Kemudian Khabbab bin Arat bawa Umar pergi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berada di rumah Arqam bin Al-Arqam. Di rumah itulah Umar mengisytiharkan Islam. Jadi keislaman Umar dan Hamzah ini membawa sinar yang besar dalam Islam, yang ketika itu Allah berikan ujian bertalu-talu. Allah turunkan juga bantuan dengan keislaman Umar dan Hamzah. Dan bila Umar ni dia masuk Islam, mula-mula sekali dia terfikir apa? Dia terfikir siapa orang yang paling memusuhi Islam ketika itu. Dia fikir siapa? Abu Jahal. Dalam fikiran dia dah terfikir nama Abu Jahal, dan dia terus pergi menuju Abu Jahal, pergi ke rumah Abu Jahal, ketuk rumah Abu Jahal, bagi tahu, ya Abu Hakam, aku dah masuk Islam.
aku dah jadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Jahal ni dia tak senang duduk. Sebab apa? Yang ikut Nabi Muhammad kali ini bukannya orang miskin, tapi orang yang berpengaruh di kota Mekah dari segi perwatakannya dan juga kehebatan dia. Maksud fizikal Umar ni kuat. Umar ni tubuh dia besar. Kalau dia duduk atas kuda pun, kaki dia masih lagi boleh merasai lantai padang pasir tu. Kemudian bila Allah datangkan bantuan ini dengan keislaman Umar dan keislaman Hamzah, hari ini kita nak tengok macam mana Quraisy ni nak fikirkan macam mana kita nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak bunuh Rasulullah secara terang-terang tak boleh. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat perlindungan daripada Abu Talib. Dan kalau dia nak bunuh juga tak boleh. Sebab apa? Bani Hashim, kabilah Bani Hashim dan Bani Manaf akan mempertahankan Rasulullah walaupun ada di antaranya yang belum Muslim. Sebab apa? Semangat kekeluargaan kabilah mereka tu mereka jaga betul-betul. Jadi insya-Allah hari ini kita nak terus sekadar mukadimah dulu tadi, kita nak terus untuk lihat peristiwa yang besar dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa boikot. Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib berkeras untuk menjaga Nabi dan mempertahankan walau apa jua rintangan. Maka orang musyrik berkumpul di sebuah perkampungan Bani Kinanah yang terletak di lembah Muhassab. Maknanya mereka duduk berkumpul lagi dalam satu perjumpaan orang-orang Quraisy, musyrikin Mekah ni. Dia nak fikirkan apa kali ni kita nak buat dah. Dah macam-macam idea dan macam-macam cara kita buat dekat Muhammad ni. Macam mana kita nak padamkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhannya. Kita tengok apa yang mereka nak buat. Yang pertama sekali, musyrik saling berjanji untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Muttalib. Beberapa tindakan iaitu tidak akan menjalinkan ikatan pernikahan. Yang pertama, tak ada. Semua penduduk Mekah ketika itu tidak boleh berkahwin ataupun dikahwini oleh Muhammad serta ahli keluarganya. Kemudian, tidak boleh berjual beli. Maksudnya, nak berurusan beli barang dengan Muhammad pun, ataupun kalau kita ada kedai, keluarga Muhammad ataupun kaum kerabat dia datang nak beli, kita tak boleh berjual beli ataupun membeli. Kemudian tidak akan duduk dengan mereka. Tak boleh duduk pun, menyembang pun tidak boleh. Dan tidak akan bersentuhan kulit dengan mereka. Macam tu sekali. Tidak akan masuk ke rumah mereka dan tidak akan bercakap dengan mereka kecuali jika mereka mahu menyerahkan Rasulullah kepada musyrikin untuk dibunuh. Pemimpin Quraisy ni dia buat satu perjanjian nak bunuh Muhammad dengan ahli keluarga dia secara perlahan-lahan dengan cara yang pertama, tak ada sesiapa dibenarkan berkahwin ataupun dikahwini oleh keluarga Muhammad. Kemudian tak boleh berjual beli apa-apa saja, makanan ke, minuman ke, apa saja tak boleh berjual beli dengan keluarga Muhammad. Kemudian tidak boleh bersentuhan dengan kulit dengan mereka, tak boleh datang ke rumah mereka. Ibarat kata lain, tak boleh apa-apa. Ibarat Muhammad ni duduk di kota Mekah, tidak wujud. Jadi tak boleh berurusan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga baginda. Jadi Quraisy buat perjanjian ni bersungguh-sungguh sehingga kan dia menulis surat. Dia buat perjanjian ini secara bertulis pada sebuah sahifah, iaitu lembaran piagam. Dia buat satu kertas kerja. Dekat situ dia tulis apa yang tak boleh dengan Muhammad. Dia senaraikan apa benda yang tak boleh, yang saya dah katakan tadi. Tidak akan menerima usaha damai. Dia perkukuhkan lagi. Dia kata perjanjian ini dibuat dan tidak akan menerima usaha damai daripada Bani Hashim untuk selama-lamanya. Tidak boleh ada sedikit pun kasihan terhadap Bani Hashim
kecuali Bani Hashim ini menyerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Dia dah buat perjanjian, tak boleh berurusan. Setelah perjanjian itu dibuat, ditulis secara rasmi oleh kerajaan Mekah. Kemudian dalam perjanjian itu kata tak boleh ada sedikit kasihan pun dan tak ada istilah berdamai dengan Muhammad dan ahli keluarga dia kecuali mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Macam tu sekali kita tengok ya. Ada maklumat memberitahu yang menulis perjanjian itu ialah Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Perjanjian ini diletakkan di tempat yang paling bermakna. Maksudnya Quraisy ni bersungguh-sungguh perjanjian itu dah ditulis dan ditampal di dalam dinding Kaabah. Maksudnya di dalam Kaabah. Nak bagi tahu ini adalah perutusan kerajaan Mekah memberitahu tak boleh ada apa-apa ataupun ada kena-mengena dengan Muhammad dan juga ahli keluarga Muhammad. Dan yang menulis itu adalah Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Dan ada riwayat kata bila Mansur bin Ikrimah ni tulis perjanjian itu, tangan dia lepas dia buat perjanjian yang memboikot orang Islam dan Muhammad itu, tangan dia jadi lumpuh. Tangan dia jadi lumpuh dan tidak boleh digunakan lagi. Begitu Allah nak bagi tahu ini, apabila kamu menentang agama Allah, Allah akan tunjukkan bukti-bukti dia dekat dunia lagi. Allah lumpuhkan tangan orang yang menulis perjanjian itu. Lagi kita nak tengok apa yang berlaku. Kemudian orang-orang Islam yang berasal daripada Bani Muttalib dan juga Bani Hashim ni, ada di antara mereka ini tidak Islam. Maksudnya walaupun mereka tidak Islam, tapi mereka menyokong Muhammad atas dasar kekeluargaan, atas dasar keluarga itu, perhubungan ikatan darah itu. Walaupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah Islam, mereka beragama lain tapi mereka dipulaukan dan mereka pun turut sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di pulau itu. Kemudian Abu Talib mencadangkan duduk di pinggir kota Mekah yang tempat itu dinamakan Syi'ib Abu Talib. Syi'ib Abu Talib maksudnya mereka orang Islam berkumpul ataupun wujudkan perkampungan yang mana orang yang telah diboikot tu duduk dekat tempat yang diberi nama Syi'ib bin Abi Talib. Dipulaukan dekat situ pada bulan Muharram tahun ke-7 kenabian atau pada waktu lain menurut sebahagian pendapat. Maksudnya pada tahun ke-7. Kita tengok setiap tahun daripada tahun pertama kenabian, kemudian tahun 3 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, diboikot, kemudian ditentang oleh Abu Lahab masa mula-mula di Bukit Safa, sehinggalah rentetan tu. Kalau kita mengikuti sirah, kita akan tengok tahun 1 nabi, tahun kedua kenabian. Bila sebut tahun ke-7 kenabian, peristiwa boikot tu berlaku pada tahun ke-7 kenabian. Berapa lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot? Adakah seminggu? Adakah sebulan? Setahun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Islam dan ahli keluarga Rasulullah diboikot selama 3 tahun. Maksudnya kalaulah tak boleh bagi makan dan minum, sumber makanan tak ada, bermakna Quraisy ni dah merancang untuk membunuh Nabi dan ahli keluarga Nabi secara perlahan-lahan. Kita tengok apa yang akan berlaku. Mereka tidak mendapat bekalan makanan kerana orang musyrik tidak membiarkan bahan mentah ataupun barangan dagangan masuk ke kota Mekah. Diorang pintas. Bila ada je contohnya
kontena-kontena ataupun supplier-supplier yang bawa makanan untuk dibawa masuk ke kota Mekah, musyrikin Mekah ataupun pemimpin-pemimpin Quraisy ni dia akan beli dia akan beli dulu barang tu kesemuanya tanpa tinggal sedikit pun, sehingga kan barang bahan mentah makanan ini tak dapat kepada orang-orang Islam ataupun keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahan mentah ataupun bahan makanan semakin lama semakin berkurang, sehingga kan para sahabat bagi tahu, kami terpaksa makan daun-daun, kayu-kayu ataupun kulit-kulit, sehingga menyebabkan mulut kami ni berdarah. Iyalah, dah makan ranting-ranting kayu, daun-daun, maknanya 3 tahun. 3 tahun tu satu jumlah tahun yang lama. Apabila diboikot, sudah pasti umat Islam akan mati kebeluran. Kita nak tengok lagi ya. Dekat perkampungan itu, suara rintihan para wanita dan tangisan anak-anak terdengar, menandakan mereka sangat lapar. Tak ada makanan. Kita bayangkanlah kalau ada Abu Talib bawa masa tu seguni gandum nak dimasak ramai orang. Jadi sumber makanan tu terbatas dan akan pasti habis dalam masa yang singkat. Kita nak tengok Allah datangkan bantuan apa. Ada orang, maksudnya ada sekumpulan Quraisy di kota Mekah yang rasa simpati ataupun kasihan dengan orang-orang Islam, dan juga ada di antaranya ahli keluarga mereka pun berada di situ. Antaranya dalam karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini bagi tahu, ada seorang lelaki yang bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ni siapa? Hakim bin Hizam ni adalah anak saudara kepada isteri Rasulullah, iaitu anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid, iaitu Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ni dia diam-diam membawa gandum untuk ibu saudaranya Khadijah. Namun begitu Abu Jahal nampak macam kita lah, kalau kita nak pergi Perak. Nak pergi Perak, mesti kita laluan. Contohnya, kita akan lalu Lebuh Raya Utara. Sebab apa? Kita nak pergi Perak. Jadi, lorong yang Hakim bin Hizam ni lalu ni, lorong nak menuju ke tempat perkampungan Syi'ib bin Abi Talib, tempat orang-orang Islam diboikot. Jadi Abu Jahal ni, dia memacu kuda dia dan menangkap dan menahan. Dia tahan anak saudara Khadijah ni, Hakim bin Hizam ni. Dia kata, kamu nak pergi mana? Kebetulan masa tu Al-Bukhtari, mujur ada Abu Al-Bukhtari, cuba menyelesaikan masalah mereka berdua. Maksudnya tengah-tengah Abu Jahal tahan Hakim bin Hizam ni, kebetulan dekat situ ada Abu Al-Bukhtari, kemudian diberikan perlindungan. Jadi lepaslah Hakim bin Hizam ni, lalu sampailah dia ke perkampungan Syi'ib bin Abi Talib, dan dia bagikan gandum itu kepada orang-orang Islam ataupun ibu saudara dia, yang itu Khadijah binti Khuwailid, dan juga beberapa orang Islam yang ada di situ, sebagai sumbangan yang tak seberapa, dapatlah menampung beberapa orang Islam yang berada di situ untuk makan dan minum. Kita akan tengok lagi Kita akan tengok Abu Talib makin risau dengan keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Yang pertamanya, takut kalau orang Islam ataupun ahli keluarga Nabi ni yang tak tahan dengan boikot tu, dan akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara senyap-senyap. Jadi Abu Talib ni kerap menyuruh Rasulullah tidur dekat tempat tidur Abu Talib. Supaya apa? Supaya orang tak tahu dekat mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sebenarnya duduk ataupun tidur. Dalam suasana boikot itu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat masih boleh keluar daripada kampung selama beberapa hari pada musim haji. 3 tahun 3 tahun maksudnya tiap tahun ada musim haji. Bila ada musim haji, ada kelonggaran. Ada kelonggaran, inilah Rasulullah ambil peluang. Untuk apa? Untuk give up ke? Untuk rasa nak cari perlindungan lain ke? Tidak. Rasulullah gunakan peluang ini untuk berdakwah. Berdakwah sebab apa? Yang datang itu adalah bukan daripada Mekah. Yang datang itu daripada orang-orang sekitar Hijaz. Bila kita sebut Hijaz ni, tanah semenanjung Arab ini, ia meliputi Arab Saudi itu sendiri dan juga tanah-tanah Arab seperti Lebanon, Syam, iaitu Syria dan sebagainya. Dan kita boleh tengok Rasulullah manfaatkan waktu itu dengan cara apa? Dengan berdakwah. Nak dekat sampai 3 tahun ni, pada bulan Muharram tahun ke-10 kenabian. Tadi kita tengok daripada tahun 7, 8, 9. Nak masuk tahun 10 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadilah kerosakan kepada perjanjian itu yang berada di dalam Kaabah. Kita dah cerita tadi, perjanjian itu ditulis, kemudian diletakkan di dalam Kaabah. Di dalam Kaabah. Orang yang pertama kali mengusahakan, sebab apa? Dalam banyak orang Quraisy itu ada juga orang-orang Quraisy yang bukan Islam yang bersimpati terhadap Muhammad dan ahli keluarganya. Sebab apa? Ini adalah rakyat kita. Ini adalah Mekah. Maksudnya kita hanya berbeza agama saja. Adakah dengan berbezanya agama ini kita sampai lupa pada hak-hak kemanusiaan? Kiranya dalam kota Mekah ni ada orang-orang yang bukan Islam yang masih ada pertimbangan dari sudut kemanusiaan tu. Yang pertama sekali menyuarakan itu adalah orang yang pertama adalah Hisham bin Amru yang berasal daripada Bani Amir bin Luay. Dia inilah yang pertama sekali menghantar bahan makanan kepada Bani Hashim secara diam-diam pada malam hari. Ada beberapa orang yang bukan Islam yang rasa kesian, dia hantar bekalan makanan secara sembunyi-sembunyi, tapi tak boleh banyak lah. Sebab apa? Kalau banyak nanti Quraisy akan sedar, ni nak bawa makanan banyak-banyak ni pergi mana? Dan dia lakukan perkara itu waktu malam. Kemudian dia nak cari orang. Contohnya dia cari Zuhair. Dia tanya dengan Zuhair, adakah kau masih, wahai Zuhair, adakah kamu masih berselera sedangkan orang-orang kita ataupun bapa-bapa saudara kita menderita seperti apa yang engkau ketahui? Dia kata dengan Zuhair ni, dengan kawan dia ni, dia kata, kita boleh ke bersenang lenang duduk sedangkan orang-orang Mekah memulau sendiri orang Mekah hanya kerana berbeza agama dan ianya akan menyebabkan kematian. Mahukah kamu kalau orang katakan Mekah ini membunuh saudaranya sendiri? Apa yang akan sejarah tertulis? Orang Mekah membunuh orangnya sendiri hanya kerana berbeza agama. Jadi Hisham bin Amru ni bersama Zuhair ni, dia mencari lagi beberapa orang untuk mengikuti ataupun mewujudkan satu pakatan untuk menentang. Nampak ya, Allah turunkan bantuan daripada orang yang bukan Islam itu sendiri. Dalam keadaan Islam itu tertekan, Allah datangkan bantuan melalui orang-orang yang musyrikin itu sendiri. Kita tengok, dia panggil lagi siapa? Dia panggil Mut'im bin Adi. Dia panggil siapa lagi? Dia panggil Abu Al-Bakhtari yang tadi yang memberi perlindungan kepada anak saudara Khadijah binti Khuwailid. Kemudian dia panggil siapa lagi? Dia panggil Zama'ah bin Aswad bin Muttalib bin Asad. Kemudian mereka dah berkumpul dalam 5 orang ni. Esoknya tu dia berjumpa dengan orang Quraisy secara terbuka. Apa yang dia kata? Dia kata, wahai penduduk Mekah, layakkah kita makan dan memakai pakaian
sementara Bani Hashim sengsara kerana tidak dapat membeli ataupun menjual sesuatu. Dia kata, dapatkah kita ni bersenang lenang sedangkan ada di antara kita ni yang tengah susah? Abu Jahal dengar tu, dia kata, kamu berdusta. Demi Allah, jangan koyak sahifah itu. Zam'ah bin Aswad membalas, tidak Abu Jahal, demi Allah, kamulah yang paling berdusta. Sejak pertama kali perjanjian itu ditulis, kamu sudah tidak reda terhadapnya. Abu Al-Bakhtari tambah, maksudnya yang 5 orang tadi tu saling tolong membantu dalam memberi hujah. Nak menentang kezaliman. Kezaliman apa yang berlaku dekat Mekah masa tu. Dan perkara ini sudah pun diketahui oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Masa peristiwa tu Abu Talib ada dekat situ. Macam mana Abu Talib tahu? Abu Talib tahu perjanjian itu sudah pun dimakan anak-anak. Sebelum itu Allah telah mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan perjanjian itu, bahawa Allah telah mengirimkan sekawan anak-anak untuk memakan semua bahagian yang berisi perjanjian yang jahat itu, pemboikatan itu, kezaliman itu, sehingga yang tersisa hanyalah nama Allah sahaja. Maksudnya perjanjian itu yang dia tampalkan dekat dinding Kaabah, dalam dinding Kaabah itu, semuanya kena makan perkataan tu, kecuali perkataan yang ada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Talib mengajak mereka untuk membuktikan kebenaran kata-kata Rasulullah itu. Sebab apa? Abu Talib ada kat situ. Dia menghampiri lalu bagi tahu yang perjanjian ini sudah dimakan anak-anak. Jadi Quraisy tak percaya. Quraisy tak percaya. Jadi Abu Talib kata, kalaulah perjanjian ini betul sudah dimakan anak-anak, maka perjanjian ini haruslah dibatalkan. Jadi Quraisy ni, pemimpin Quraisy ni yakin mustahil dimakan anak-anak. Lalu dibuka nampak perjanjian itu memang dah hancur dimakan anak-anak, kecuali yang tinggal hanyalah nama Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Yang ada nama Allah Subhanahu Wa Taala saja. Setelah perbincangan yang cukup panjang, Mut'im masuk ke dalam Kaabah untuk mengambil perjanjian itu tadi. Dengan peristiwa itu, semua perjanjian itu, tulisan itu dah dimakan anak-anak. Cuma yang tinggal hanyalah perkataan yang tertulis dengan namamu ya Allah, dan juga kalimah-kalimah lain yang mengandungi nama Allah. Sementara orang musyrikin, mereka menyaksikan dengan jelas salah satu tanda kenabian Nabi Muhammad. Namun begitu sikap mereka tetap sama seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan jika mereka melihat sesuatu tanda, mereka akan berpaling dan berkata ini adalah sihir terus menerus. Kita nampak Allah dah buktikan dah. Allah dah buktikan dah dengan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu tanda kenabian Nabi. Perjanjian itu dimakan anak-anak, dan yang hanya tinggal adalah perkataan yang tertulis nama Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Yang lain semua dimakan anak-anak. Dan apa yang Quraisy ni, orang-orang musyrik ni, dia tak ambil pengajaran pun. Dia kata, oh ini adalah sihir semata-mata apa yang Muhammad buat. Ini adalah kehebatan sihir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam peristiwa seterusnya, dah lepas habis pemboikotan tu, dah habis boikot, orang Islam pun boleh kembali berjual beli dan sebagainya. Abu Talib diserang sakit kuat. Sebab apa? Abu Talib masa tu usianya dah 80 tahun. Dah 80 tahun Abu Talib melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelbagai kepedihan dan peristiwa-peristiwa besar yang datang silih berganti sejak beberapa tahun sebelum itu. Maksudnya sebelum tu lagi dah macam-macam dah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni uji, dan Abu Talib memberi perlindungan. Dan yang paling besar sekali peristiwa boikot ini, kemudian Abu Talib diuji dengan penyakit yang makin hari makin parah. Maksudnya
Abu Talib dah mula sakit. Abu Talib dah mula sakit dan sakit itu mengarah ke kematian ataupun nazak. Apa yang orang-orang Quraisy ni buat? Orang Quraisy kata tak boleh jadi, kita kena jumpa Abu Talib ni buat yang penghabisan. Nak pujuk Abu Talib ni yang penghabisan supaya apa? Supaya halang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun tutup terus episod Islam di dalam kota Mekah ni. Maksudnya nak tutup terus. Jangan teruskan dakwah ini. Beberapa kumpulan itu yang terdiri daripada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham dan Umayyah bin Khalaf serta Abu Sufyan bin Harb. Semua ni adalah berjumlah hampir 25 orang dan kesemuanya ni adalah pemimpin-pemimpin kanan Mekah Quraisy yang kuat menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini datang berjumpa Abu Talib. Masa dijumpa Abu Talib tu dia bagi tahu bahawa Muhammad ini dah makin lama menyebarkan Islam. Antaranya adalah Hamzah dan Umar telah memeluk Islam dan dibawanya oleh dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkembang di seluruh kabilah Arab. Oleh sebab itu, marilah kita memujuk Abu Talib. Dia nak pujuk Abu Talib supaya apa? Menghentikan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai apa? Mereka kata, "Hai Abu Talib, kau berasal daripada kalangan kami seperti apa yang kamu ketahui dan kami sangat menghormati kamu. Halanglah anak buah kamu itu Abu Talib." Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Abu Talib. Dipanggil Abu Talib, kemudian, "Hai anak saudaraku, mereka ini adalah para pembesar kaummu. Mereka berkumpul di sini untuk menemuimu. Mereka akan memberikan sesuatu kepadamu dan juga hendak mengambil sesuatu daripadamu." Dia tawarkan kepada Nabi, dia kata, "Muhammad, kamu lepas ni yang mana Islam ni, yang itu je lah. Dah tak payah nak sibuk-sibuk urusan kami dan kami pun tak akan sibuk-sibuk urusan kamu. Muhammad, kamu yang ada orang Islam ni, dah ini je lah. Cukup yang ini saja, dah tak payah nak dakwah-dakwah lagi." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kata apa dekat pemimpin-pemimpin Quraisy ni? Nabi Muhammad tawarkan, "Mahu tak kamu kalau aku jadikan kamu ini sebagai pemimpin bukan saja untuk bangsa Arab, malah yang bukan bangsa Arab. Ucaplah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuklah Islam." Sebab apa? Nabi tahu Allah dah ilhamkan ataupun wahyukan bahawa Islam ini satu hari nanti akan sampai di setiap penjuru bumi ini, dunia ini. Sampai Islam itu berada di Malaysia, sampai Islam itu berada di Indonesia, sampai Islam itu berada di Brunei, semua tempat ada Islam. Jadi Islam ini dia akan jadi pemerintahan yang besar. Seperti mana kita tengok pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, pemerintahan Harun al-Rashid. Ini semua pemerintahan Rasulullah tahu satu hari nanti Islam ini akan memimpin 1/3, 1/4 dunia. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawarkan kepada Abu Jahal, Syaibah dengan Utbah, semua ini, Umayyah bin Khalaf dan semua pemimpin Mekah ni, "Mahu tak kamu aku berikan yang lebih hebat lagi, kamu dapat memimpin lagi. Tapi ucaplah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Dan apa jawapan orang-orang Quraisy ni? "Muhammad, mana mungkin kami satukan ke semua berhala-berhala ini menjadi satu Tuhan? Mustahil. Apa yang kamu tawarkan ini adalah perkara yang mustahil dan di luar pemikiran logik. Jadi itulah perjumpaan yang terakhir. Di mana Abu Talib dah mula jatuh sakit dan Quraisy nampak, kita dah kena gunakan saat ni. Supaya apa?
kita tidak malu satu hari nanti apabila Abu Talib mati, kita boleh membunuh Muhammad. Jadi maruah kita ni nak letak mana? Maknanya kita takut dengan Abu Talib. Sebab itulah dia jumpa buat Abu Talib buat penghabisan, panggil Muhammad depan-depan, cakap depan-depan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawarkan Islam kepada mereka. Sebab apa? Allah pasti akan memenangkan Islam dengan, walaupun pada ketika itu jumlah orang Islam sikit dan yang ada memeluk Islam di Mekah hanyalah beberapa orang sahaja. Nabi tahu Islam ini akan sampai di seluruh dunia dan seluruh alam. Lalu Nabi tawarkan kepada Quraisy, mahu tak kamu jadi pemimpin yang satu hari nanti bukan memerintah bangsa Arab saja, tapi yang bukan Arab pun kamu akan perintah. Tapi mereka semua tak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada siri seterusnya, iaitu Tahun Duka Cita. Tahun Duka Cita ni kita akan tahu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan orang yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi kalau tidak bukan Abu Talib, bapa saudara Nabi yang selama ini membela Nabi walaupun tidak Islam, dan kewafatan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhum. Kedua-dua sayap kanan dan sayap kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Allah tarik sekali lagi. Allah menguji Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ujian dunia, dengan ujian kematian, sehinggakan para sahabat melihat kesedihan di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dinamakan tahun itu adalah tahun kesedihan. Sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang buruk, yang hina adalah daripada kelemahan saya sendiri. Sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.